Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hafizul Syarif Bi'Allah, pelatih program Penolong Pegawai Kesihatan Persetaran dari Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Sungai Buloh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengajar subjek kawalan penyakit Encik Mazlan bin Mansor atas tugasan yang diberikan. Tajuk tugasan saya pada kali ini adalah penyakit keracunan makanan. Penyakit keracunan makanan ialah penyakit yang berlaku secara tiba-tiba disebabkan oleh memakan makanan yang tercemar atau beracun. Ada beberapa mikroorganisma yang baik membantu makanan dan minuman seperti keju dan yogurt serta memastikan kesegaran pada daging dan sayur-sayuran. Tapi ada juga mikrob yang menyusahkan. Ini adalah jenis yang tidak baik. Ia boleh menyebabkan bau busuk dan rasa yang teruk. Ini adalah punca makanan rosak. Ini biasanya tidak menyebabkan penyakit. Ada sejenis mikroorganisma yang perlu kita takuti. Ia tidak menyebabkan makanan menjadi rosak dan tidak pula mengubah makanan. Ia dikenali sebagai patogenik mikroorganisma. Ia boleh menyebabkan penyakit sakit perut, muntah-muntah, cirit-birit, demam dan juga boleh menyebabkan kematian. Okey, seterusnya saya nak ceritakan 5 kunci keselamatan makanan bagi mengelakkan daripada berlakunya penyakit keracunan makanan. Okey, yang pertama, jaga kebersihan. Jaga kebersihan termasuklah basuh tangan dengan bersih, menggunakan sabun dan cuci dengan air yang bersih. Okey, yang kedua ialah asingkan bahan mentah dan bahan yang telah dimasak bagi mengelakkan perpindahan bakteria. Okey, yang ketiga, masak dengan sempurna bagi membunuh mikroorganisma dengan suhu lebih 70 darjah Celsius. Lepas tu, yang keempat, simpan makanan bawah 5 darjah Celsius bagi mengelakkan mikroorganisma berkembang. Dan yang kelima, gunakan air dan bahan mentah yang bersih bagi mengelakkan penyebaran mikroorganisma. Proses penghasilan makanan adalah kunci keselamatan makanan yang kita makan. Okey, sekarang saya akan menunjukkan keadaan atau tempat yang berpotensi menyebabkan keracunan makanan dan pengendalian yang tidak betul. Makanan-makanan yang telah siap dimasak tidak boleh dibiarkan terdedah begitu je di atas meja, kerana ini boleh menyebabkan menjadi urungan serangga pada makanan. Makanan seharusnya ditutup dengan menggunakan tudung saji dan ataupun penutupnya, penutup bekas tersebut dengan rapat bagi menghindarkan daripada berlakunya urungan. Seterusnya, telur yang telah dibasuh hendaklah disimpan di dalam peti dengan teratur dan cermat. Makanan mentah juga seharusnya dibasuh dengan sempurna dan sebersih-bersihnya dan dibasuh dengan menggunakan air yang mengalir. Semua bahan mentah tersebut telah dibasuh dengan sempurna dan seterusnya kaedah penyimpanan yang selamat dan dengan suhu yang sesuai di dalam peti sejuk. Seterusnya, penggunaan tong sampah yang tidak berpenutup tidak boleh diadakan kerana boleh menyebabkan
urungan serangga vektor dan menyebabkan berlakunya keracunan makanan. Seeloknya dan sebolehnya menggunakan tong sampah yang berpenutup dan senang ditekan dan dikendali. Penggunaan alatan yang telah dibersihkan dengan sempurna juga menjadi faktor dapat kita mengelakkan daripada berlakunya keracunan makanan. Penggunaan alatan yang bersih. Okey, yang paling penting ialah pengendali makanan itu sendiri dengan pemakaian apron dan kebersihan diri dengan kuku yang pendek dan kebersihan diri dalam penyediaan makanan. Kita mampu mengubah daripada keluarga kita terkena daripada penyakit keracunan makanan. Sama-sama kita menjaga kebersihan diri.